alam semesta merujuk kepada semua ruang, masa, jirim dan tenaga yang terkandung dalamnya. Contohnya bintang, galaksi dan planet. Agama Islam percaya bahawa Allah yang mencipta langit, bumi dan segala yang ada dalamnya. Dalam alam semesta juga terdapat kelompok galaksi yang lebih besar, iaitu kelompok agung yang terdiri daripada kelompok-kelompok galaksi yang lebih kecil. Sains meneroka alam semesta melalui metodologi saintifik. Objektif 1 mempunyai 3 bahagian, iaitu yang pertama, kejadian langit menurut perspektif Al-Quran, yang kedua, kejadian langit menurut perspektif sains, dan yang ketiga, perbandingan kejadian langit antara perspektif Al-Quran dan sains. Yang pertama, langit sebagai bukti kekuasaan Allah SWT. Seperti yang tertera dalam surah Al-Baqarah di atas, dapat dijelaskan bahawa Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk umat manusia. Yang kedua, Allah menciptakan langit setelah penciptaan bumi. Yang ketiga, langit sebagai sumber keberkatan. Yang terakhir ialah sifat langit. Seperti yang tertera dalam surah Ar-Rahman di atas, dapat dijelaskan bahawa Allah menciptakan 7 lapis langit dan setiap penjuru lapisan dikepung oleh malaikat, dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat melepaskan diri daripadanya. Proses yang wujud dalam teori sains yang membelah bagi, Fataka, yakni daripada unsur ciri yang satu iaitu Rataka. Pada awal penciptaan alam cakrawala, langit dan bumi adalah berpadu kuat dan dipisahkan antara satu sama lain melalui suatu proses yang menyerupai letupan. Alam semesta berada dalam keadaan gas sebelum pembentukan bintang. Gas tersebut diperbuat daripada hidrogen dan juga helium. Pemadatan dan pemampatan membentuk planet, bumi, matahari dan juga bintang. Produk gas atmosfer adalah selimut gas yang tak kasat mata setebal 10,000 km yang melingkupi planet. Bumi akan berlubang-lubang sekiranya pemampatan tidak dilakukan. Atmosfer juga berfungsi menyaring sinar berbahaya. Matahari melindungi kehidupan bumi dari kepunahan. Rancangan menunjukkan ini juga sebahagian daripada radiasi elektromagnetik. Atmosfer menyaring sinar-sinar berbahaya dan meneruskan sinar-sinar yang diperlukan untuk kehidupan. Penyusutan yang dapat dilihat pada atap dari lapisan-lapisan khusus berkaitan dengan pemeliharaan bumi, iaitu yang dinamakan lapisan gas. Lapisan-lapisan tersebut meninggi pada malam hari dan membiarkan sinar-sinar alam menembus ke lapisan-lapisan bawah dari kabel gas. Lapisan ini menyusup pada malam hari dan membesar pada siang hari. Antara saintis yang kagum dengan kenyataan Al-Quran ini adalah Profesor Yoshide Kuzai daripada Universiti Tokyo, Jepun. Beliau adalah pengarah National Astronomical Observatory di Jepun di Mitaka, Tokyo. Kesimpulannya, dapat dilihat di sini bahawa sains masih belum dapat mengkaji permulaan kejadian langit serta apakah proses 6 masa yang dinyatakan dalam Al-Quran. Seterusnya saya akan menerangkan tentang teori Big Bang menurut perspektif Al-Quran tentang kejadian alam semesta yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Sebelum saya telah menerangkan mengenai surah ini tentang kejadian alam semesta yang terjadi daripada fasa ke fasa seperti yang tertera di belakang. Ayat tersebut juga menerangkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah kepada makhluk hidup agar beribadah dan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan. Namun, terdapat juga manusia yang mengingkari kebesaran Allah, iaitu kaum kafir. Mereka tidak tahu berterima kasih atas apa yang diciptakan oleh Allah dan apa yang mereka nikmati selama ini. Mari kita teruskan tentang pembentukan galaksi dan bintang yang terdapat di dalam surah Al-Fusilat ayat 11 seperti yang tertera di belakang. Seperti yang anda dapat lihat di belakang, ini merupakan pentafsiran daripada Al-Hafiz Ibnu Katsir dan tafsir Al-Mishbah tentang pembentukan galaksi dan bintang di dalam surah Al-Fusilat ayat 11 seperti yang saya katakan sebentar tadi. Sekali alam semesta ini sentiasa berkembang dan bergerak. Buktinya telah dirakamkan dalam surah Al-Dariyat ayat 47. Ayat ini juga telah ditafsirkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir seperti yang tertera di belakang. Saya akan teruskan dengan teori Big Bang dari perspektif sains. Terdapat beberapa perspektif sains berkenaan teori Big Bang ini, antaranya Isaac Newton dan Albert Einstein yang mengatakan bahawa alam semesta itu statik. Namun, terdapat tambahan daripada Newton mengatakan bahawa alam semesta itu wujud tanpa proses, manakala Albert membuat rumusan dalam bentuk formula ayat matematik yang menggambarkan bahawa alam semula jadi adalah dinamik. Seterusnya, penemuan teori Big Bang terdapat 4 tokoh yang membuat penemuan. Pertama, Edwin Howell Hubble yang menemukan spektrum cahaya merah. Kedua, Albert Einstein yang menggambarkan alam itu statik dengan formula matematik. Ketiga, George Gamow menemukan sinaran yang terakhir secara sama rata setelah letupan besar yang dinamakan sinaran kosmik. Yang terakhir, George Gamow menemukan hidrogen di alam akan habis dan bertukar menjadi helium sekiranya alam menjadi kekal. Beliau juga menggunakan analogi pengembangan bendon yang ditilik. Seterusnya, kesimpulan.
Berdasarkan perbandingan antara kejadian teori Big Bang menurut perspektif Al-Quran dan sains telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahawa Islam itu agama yang benar dan Allah ialah pencipta alam semesta. Dan ini bercanggah dengan sains yang mengatakan alam semesta ini awalnya berasal dari gumpalan jisim yang panas dalam letupan besar menjadi serpihan alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang bencana alam menurut perspektif Al-Quran. Isu tentang bencana alam seperti tanah runtuh, gempa bumi dan banjir hangat dibicarakan orang ramai pada akhir-akhir ini. Penjelasan tentang bencana alam menurut Al-Quran menunjukkan bahawa bencana itu merupakan ujian dan seksa azab yang diturunkan Allah SWT kepada manusia. Menurut tafsiran Ibn Katsir berdasarkan ayat dari surah Al-Isra dan Ar-Rum tersebut, bencana berasal dari Allah dan diturunkan atas kekuasaannya. Kedua, Allah menurunkan bencana kerana perbuatan manusia. Dan akhir sekali, bencana terjadi sebagai azab dan peringatan Allah kepada hamba-Nya. Kesimpulannya, bencana alam berpunca daripada tindakan manusia yang melanggar perintah Allah agar mereka tidak melampaui batas. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa mentaati perintah Allah supaya tidak mendapat kemurkaannya. Bencana alam dibahagikan kepada tiga, iaitu bencana alam, bencana bukan alam dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam semula jadi seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi. Bencana bukan alam adalah merangkumi kegagalan teknologi, kegagalan pemodenan, wabak penyakit dan kebakaran. Bencana sosial adalah merangkumi konflik sosial antara masyarakat dan keganasan. Bagi perbandingan, menurut Al-Quran, gempa bumi berlaku apabila kita mengingkari perintah Allah. Menurut sains, ia adalah getaran atau kejutan yang berlaku di permukaan bumi. Letusan gunung berapi menurut Al-Quran, ia telah memusnahkan kaum Nabi Lut kerana menentang perintah Allah. Menurut sains, ia berlaku dalam bentuk awan panas, lava, gas beracun dan balja lava. Menurut Al-Quran, tsunami adalah salah satu tanda akhir zaman. Menurut sains pula, ia adalah salah satu gelombang laut gergasi akibat dari perubahan dasar laut. Kesimpulannya, alam semesta dari sudut pandangan Al-Quran dan sains, ia menunjukkan gabungan yang unik. Contohnya, dari pandangan Al-Quran, ia memberikan perspektif nilai keagamaan untuk memahami penciptaan langit. Dari pandangan sains pula, ia menunjukkan penjelasan rasional melalui teori Big Bang. Walaupun Al-Quran dan sains memberikan penjelasan yang berbeza, namun kedua-duanya boleh saling melengkapi untuk memberikan perspektif yang sama tentang alam semesta.